Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa li ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wal malaikati wal muqarrabin wa awliya Allah salihin wa li ulama al-amilin wa li mashayikhina wa li walidina wa khususan li sahibi hadzal kitab lahum minna jami'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia dan keizinannya dapat lagi sama-sama kita bertemu di alam maya ni bagi meneruskan siri pembacaan kitab Al-Azkar min Kalami Sayyidil Abrar Al-Musamma Hilatul Abrar wa Syi'ar Al-Akhyar fi Talkhis Ad-Da'wat wal Azkar Al-Mustahabbah fil Lail wan Nahar, karangan dan susunan Al-Imam Al-Allamah Al-Mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi wa 'ulum masyayikhihi wa talamidatihi wa masyayikhina fid darain amin. Baik, sebelum tu saya mohon maaf sebab kemarin tak dapat buat pembacaan kitab ni disebabkan saya berada di luar kawasan outstation dan kebetulan tak bawa kitab, jadi tak dapatlah nak buat. Baik, ala kulli hal kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah taala bagi kekuatan pada kita untuk bagi kekuatan, kelapangan dan kelapangan masa dan juga kesihatan untuk sama-sama kita teruskan sehingga khatam bacaan kitab ini insya-Allah. Pada hari ini dan kita masih lagi berada pada Kitabus Salam wal Istizan wa Tashmitil Atis wa ma yata'allaqu biha. Kitab ataupun perbahasan berkenaan dengan salam, yakni memberi salam dan juga menjawab salam, wal Istizan, yakni minta izin, minta izin untuk masuk ke dalam rumah, wa Tashmitil Atis, dan mendoakan orang yang bersin, dan wama yata'allaqu biha, dan apa-apa yang berkaitan dengannya. Dan kita telah berada pada bab yang ke-6 dan masih lagi berada pada bab yang ke-6 yang berkaitan dengan bab man yusallamu alaihi wa man la yusallamu alaihi, bab berkenaan dengan siapa yang boleh kita bagi salam dan kepada siapa yang kita tak boleh bagi salam, wa man yuraddu alaihi, dan kepada siapa yang kita boleh jawab salamnya, dan kepada siapa wa man la yuraddu alaih, dan kepada siapa yang kita tak dibenarkan ataupun tak digalakkan untuk menjawab salamnya. Dan kita telah baca beberapa fasal dan hari ini pada penghujung fasal ataupun bab tersebut kita berada pada dua fasal yang terakhir. Baik. Faslun fi salam ala al-mubtadi' wa man iqtarafa dhanban 'aziman qabla at-taubah. Bab berkenaan dengan ataupun fasal berkenaan dengan memberi salam. Yani kita memulakan memberi salam kepada al-mubtadi', yani orang yang membuat bid'ah. Bid'ah di sini yang dimaksudkan adalah bid'ah yang mazmumah, bid'ah yang terkeji, yang tidak dipuji, bid'ah yang tidak asal, yang tidak ada asal, yang tidak di ataupun yang tidak ada dalil, yang tidak ada kias dan sebagainya. Kita telah sebut berkenaan dengan pembahagian bid'ah pada majlis yang terdahulu. Bid'ah ini yang secara umumnya terbahagi kepada dua bahagian, seperti yang mana telah yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, iaitu bid'ah yang pertama bid'ah mahmudah, bid'ah yang terpuji, yang ada kata dia punya asal dia. Manakala bid'ah yang kedua bid'ah yang mazmumah, bid'ah yang terkeji, yang tidak ada dalil ataupun ada asalnya. Baik. Faslun fi salam ala mubtadi' wa man iqtarafa dhanban, dan berkenaan memberi salam kepada orang yang melakukan dosa, yakni dhanban aziman, dosa yang besar, yakni dia melakukan dosa besar yang terang-terangan qabla taubah, yakni sebelum dia bertaubat.
Apa hukum kita memberi salam kepada mereka? Baik. Qala al-Imam Nawawi rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain amin. Wa amma al-mubtadi' wa man iqtarafa dhanban 'aziman wa lam yatub minhu fayanbaghi alla yusallama alaihim. Adapun kepada orang yang melakukan bid'ah, yang bid'ah yang mazmumah, contoh dia buat bid'ah ni secara umumnya adalah bid'ah perkara yang tak pernah dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun yang tidak pernah diiktiraf, yang tidak pernah diakui oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tak pernah berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh dia buat solat baru, solat baru yang tidak ada yang selain daripada 5 waktu tersebut, ataupun apa-apa perkara yang tidak ada asal, ada asalnya. Wa man iqtarafa dhanban 'aziman wa lam yatub minhu, dan juga kepada orang yang melakukan dosa yang besar dan tidak bertaubat daripadanya, fayambaghi alla yusallama alaihi, maka sewajarnya lah, sayugianya lah untuk tidak memberi salam kepada mereka. Wala yuradda alaihimus salam, dan juga tak digalakkan untuk menjawab salam mereka. Sebab apa? Sebab sebagai uqubah, sebagai hukuman kepada apa yang telah mereka lakukan dari segi bid'ah yang mazmumah tersebut, dan juga maksiat ataupun dosa yang dilakukan oleh mereka, sebagai satu bentuk hukuman kepada mereka. Kalau qalahu al-Bukhari wa ghayruhu min al-ulama, demikianlah yang ataupun pendapat yang diutarakan oleh Imam Bukhari dan juga selainnya di kalangan para ulama. Wahtajal Imam Abu Abdullah Al-Bukhari fi sahihihi fi hadhihi al-mas'alah, dan Imam Al-Bukhari, Abu Abdullah Al-Bukhari, Imam Bukhari namanya Muhammad ibn Ismail, tapi lebih dikenali dengan gelarannya, itu gelaran daripada tempat lahir beliau dan juga tempat wafatnya, iaitu Al-Bukhara, ini Bukhara. Maka disebutkan Bukhari tersebut kepada nama tempat dia. Abu Abdullah nama dia punya kunyah, ataupun gelarannya lah, Abu Abdullah Al-Bukhari. Fi sahihi, pada kitab beliau itu Sahih Bukhari, berkenaan dengan masalah ini, itu dengan dalil bima rawainahu fi sahihai Al-Bukhari wa Muslim fi qissati Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu hina takhallafa an ghazwati Tabuk huwa wa rafiqan lahu. Qala wa naha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an kalamina. Qala wa kuntu ati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa usallimu alaihi fa aqul hal harraka shafatayhi bi raddi salam am la. Imam Bukhari berhujjah dengan hadis yang kita akan baca ni, yang kita baca tadi, berkenaan dengan larangan untuk menjawab salam ataupun memberi salam kepada mereka yang melakukan kesalahan. Riwayat daripada Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim berkenaan dengan kisah Sayyidina Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu hina takhallafa an ghazwati Tabuk, ketika mana dia dan 2 orang lagi sahabat yang takhallafa, yang tidak turut serta dalam peperangan Tabuk. Peperangan Tabuk berlaku pada tahun 9 Hijrah. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang tidak solat berjemaah dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga tidak turut serta dalam peperangan tanpa sebarang keuzuran, tanpa sebab munasabah, maka dia akan dicap sebagai orang munafik. Yang ini tanpa sebab, tanpa keuzuran. Kalau dengan sebab malas dan sebagainya, itu dia akan dicap sebagai munafik. Baik. Kisah berkenaan dengan Sayyidina Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu, ketika mana dia tidak turut serta dalam peperangan Tabuk, dan juga dengan 2 orang sahabat dia. Qala, hadis ni panjang, cuma Imam Nawawi meringkaskan sebagai syahid
kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab salam Sayyidina Ka'b bin Malik tersebut. Qala wa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kalamina. Ini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat yang lain untuk bercakap dengan ketiga-tiga orang tersebut. Sebagai apa? Sebagai satu bentuk uqubah, sebagai hukuman, dan juga memboikot mereka yang tidak turut serta dalam peperangan tersebut tanpa sebarang alasan, tanpa sebarang keuzuran yang munasabah. Dalam hadis tersebut dia cerita, aku pergi solat berjemaah dengan Nabi, pergi ke pasar, siapa pun tak nak cakap dengan aku. Sebabkan larangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bercakap dengan mereka. Kemudian dipendekkan cerita, wa kuntu ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa usallimu alaihi. Pada satu hari aku pergi berjumpa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa usallimu alaihi, dan aku memberi salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa aqul, jadi fa aqul ni dia berkata dalam diri dia sendiri. Dia kata, dia berisik dalam hati dia. Hal haraka syafatahi bi raddi salam am la? Adakah baginda menggerakkan bibirnya untuk menjawab salam ataupun tidak? Sebab waktu dia bagi salam tersebut, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diam, langsung tak bercakap. Dia perhati tengok sama ada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menggerakkan bibir dia untuk menjawab salam ataupun tidak. Untuk menunjukkan bahawasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mendenda lah, lebih kurang macam tu, mendenda mereka, yakni tiga orang sahabat tersebut. Dan di penghujung hadis tersebut mengatakan bahawasanya ketiga-tiga orang sahabat tersebut diterima taubat mereka, dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bercakap dengan mereka. Tapi di sini menunjukkan bahawasanya, dalil yang menunjukkan bahawasanya larangan ataupun anjuran untuk tidak memberi salam dan juga menjawab salam kepada orang yang melakukan dosa yang terutama dosa besar dan bid'ah yang mazmumah. Qala al-Bukhari wa qala Abdullah bin Amr, la tusallimu ala syarabatil khamr. Kata Imam Bukhari, ini beliau menakalkan daripada Sayyidina Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, la tusallimu ala syarabatil khamri. Jangan kamu memberi salam, jangan kamu memulakan memberi salam kepada peminum arak. Juga dikiaskanlah juga kepada dosa-dosa ataupun maksiat-maksiat yang lain. Orang yang berzina, orang yang melakukan dosa-dosa besar yang jelas-jelas, yang terang-terang. Kemudian para ulama membahaskan daripada masalah ni, daripada berkenaan dengan kalam Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu ni, mengatakan bahawasanya orang yang minum arak dengan sengaja itu memang kita tak dibenarkan untuk memberi salam kepada mereka. Itu dah muktamad, pendapat yang muktamad. Adapun orang yang dia ataupun dia tak sengaja, dan yang seumpama dengannya, ataupun yang dipaksa untuk minum arak dan sebagainya dan memabukkan, maka itu khilaf di kalangan para ulama. Ada sebahagian yang katakan bahawasanya wajib juga untuk menjawab salam mereka, manakala sebahagian lain mengatakan bahawasanya tidak wajib menjawab salam mereka. Baik. Qultu, kata Imam Nawawi, fa in turra ila salam ala zalamah bi an dakhala alaihim wa khafa tarattuba mafsadatin fi dinihi aw dunyahu aw ghairihima illam yusallim sallama alaihim. Ini masalah yang lain. Kata Imam Nawawi, sekiranya turra ila salam ala zalamah, dia terpaksa untuk memberi salam kepada az-zalamah. Zalamah ni orang yang zalim, pemerintah yang zalim, ataupun sesiapa yang dia ada kekuasaan dan melakukan kezaliman. Kalau terpaksa untuk bagi salam kepada dia, bi an dakhala alaihim wa khafa tarattuba mafsadatin fi dinihi,
seperti dia masuk ke ataupun dia nak berjumpa dengan orang zalim tersebut dan dia takut berlakunya mafsadah, kerosakan, keburukan pada agama dia ataupun dunia dia ataupun yang selain dengannya, sekiranya dia tak bagi salam illam yusallim. Maksudnya dia kalau tak bagi salam, dia akan diseksa dan sebagainya. Sallama alaihim, kata Imam Nawawi, pada waktu tersebut hendaklah dia bagi salam. Sebab asal masalah ni kita dilarang untuk memberi salam kepada mereka. Orang yang zalim, orang yang melakukan maksiat dan sebagainya, itu kita tak digalakkan untuk memberi salam. Tapi dalam masalah ni, sekiranya dia takut berlaku sesuatu yang tak elok, didera, diseksa dan sebagainya, maka sallama alaihim, maka bagilah salam juga kepada mereka. Tapi dengan kata apa? Qala al-Imam Abu Bakr ibn al-Arabi, qala al-ulama yusallim wa yanwi anna as-salam ismun min asma'illahi ta'ala. Al-ma'na Allahu alaikum raqib. Kata Imam Abu Bakr ibn al-Arabi rahimahullah, beliau berkata, para ulama berkata yusallim, bagi juga salam kepada orang zalim tersebut. Tapi wayanwi, dengan niat anna salam ismun min asma'illahi ta'ala. Itu kita bukan bagi salam khitab kepada dia, tapi kita melafazkan as-salam tersebut sebagai niat ismun min asma'illahi ta'ala. Kita melafazkan nama daripada nama-nama Allah Ta'ala. Sebagai itu kita qasad, kita niatkan ucapan kita tersebut bukan untuk ikram mereka, ikram orang yang zalim tersebut. Sebab bagi salam ni, kita seolah-olah kita diaktibarkan sebagai memuliakan orang yang kita akan bercakap dengan dia. Tapi kita niat, kalau kita nak bagi salam kepada orang yang terpaksa kita bagi salam tersebut, kita niat dengan menyebut salah satu daripada nama-nama Allah Ta'ala yang mulia. Dengan maksud dia, dengan maknanya Allahu alaikum raqib. Allah yang memerhatikan, ataupun Allahu alaikum raqib, yakni Allah sentiasa memerhatikan kamu. Raqib ni maksud dia memerhati, ini sentiasa memerhatikan kamu. Itu jelas. Ini sekiranya kalau terpaksa. Kalau tak terpaksa, maka tak digalakkan untuk memberi salam kepada mereka. Baik, itu jelas. Kemudian fasal yang terakhir daripada bab ini, fi anna salam ala sibyan min as-sunnah, iaitu memberi salam kepada kanak-kanak, termasuk dikira ataupun dikira sebagai sunnah. Kita jumpa kanak-kanak tepi jalan, kita bagi salam kepada mereka, itu menunjukkan bahawasanya kita telah beramal dengan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa amma as-sibyan, boleh baca dua wajah, as-sibyan ataupun as-subyan, dengan di kasrahkan dan juga didhammahkan, ditasydidkan as-sibyan tersebut. Wa amma as-sibyan, tapi yang masyhur dia adalah as-sibyan. Wa amma as-sibyan fas-sunnatu an yusallama alaihim. Adapun kanak-kanak, maka sunnahnya adalah dengan memberi salam kepada mereka. Jadi kita memulakan bagi salam kepada kanak-kanak. Seperti mana diriwayatkan daripada Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, annahu marra 'ala as-sibyan fasallama 'alaihim wa qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaf'aluhu. Riwayat daripada Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim daripada Sayyidina Anas Ibn Malik radhiyallahu anhu. Sayyidina Anas ni adalah orang yang paling lama berkhidmat ataupun orang yang banyak berkhidmat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih kurang dalam hampir 10 tahun beliau berkhidmat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau banyak melihat hal ehwal keadaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada di dalam rumah dan juga di luar rumah. Beliau buat apa? Di annahu marra 'ala sibyan fa sallama 'alaihim. Yani setiap kali bertemu dengan kanak-kanak, Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, dia akan bagi salam kepada mereka. Wa qala, dan beliau berkata,
kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu. Beliau menceritakan sebab apa, sebab dia buat macam tu, sebab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan seumpama demikian. Ini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan kanak-kanak, baginda akan memberi salam kepada mereka. Itu menunjukkan bahawasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat tawaduk. Sangat tawaduk. Sebab apa? Sebab bagi salam ni kita diiktibarkan sebagai kita merendahkan diri. Kita melatih diri kita untuk merendahkan ego kita. Merendahkan ego kita, setinggi pangkat manapun kita akan menundukkan diri dengan memberi salam kepada setiap orang yang kita jumpa. Tak kiralah sama ada dia orang yang tak berharta, orang tidak berjawatan dan sebagainya. Kalau kita bagi salam pada mereka, itu menunjukkan bahawasanya kita seorang yang melatih diri kita untuk sentiasa bertawaduk kepada sesama makhluk ataupun sesama manusia. Wa fi riwayatin Muslimin anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam marra ala ghilman fasallama alaihim. Riwayat daripada Sahih Muslim bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sekumpulan kanak-kanak ghilman fasallama alaihim. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memberi salam kepada mereka sebagai satu bentuk tawaduk. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wa rawayna fi sunan Abi Dawud wa ghairihi bi isnad sahihain an Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam marra ala ghilmanin yal'abuna fasallama alaihim. Riwayat daripada sunan Abi Dawud dan selainnya dengan sanad-sanad yang sahih daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam melalui satu sekumpulan kanak-kanak yang sedang bermain, fasallama alaihim, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan memberi salam kepada mereka. Itu contoh yang sangat terbaik yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala wa rawaynahu fi kitab Ibn Sunni wa ghairihi qala fihi faqala assalamu alaikum ya subyan. Riwayat daripada kitab Ibn Sunni dan selainnya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melafazkan assalamu alaikum ya subyan. Assalamualaikum ya subyan. Dengan lafaz tersebut, Assalamualaikum wahai kanak-kanak. Hadis-hadis tersebut mengajar kepada kita untuk sentiasa melatih diri untuk merendahkan ego kita, iaitu sebagai satu bentuk latihan untuk sentiasa tawaduk sesama kita. Baik, kita dah habis dah pada fasal ni ataupun bab yang ke-6 tadi ataupun bab yang ke-6. Kemudian babun fi adabin wa masaila fi salam, bab berkenaan dengan adab-adab dan juga beberapa permasalahan daripada salam ni. InsyaAllah kita akan sambung pada majlis yang akan datang. Masa pun dah tak mengizinkan. Cukup sekadar itu untuk hari ini. Apa yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang tu disebabkan kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon maaf kalau ada salah silap, mohon diperbetulkan. Kita tangguh majlis kita ni pada hari ini dengan sama-sama selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Allahumma salli afdal salati ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.
اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وجزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.